Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas amalan semasa beruzlah. Jadi dalam pengajian yang lalu kita telah membincangkan tentang Sayyidul Istighfar, iaitu lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dan alhamdulillah pada beberapa tazkirah yang lalu kita dah bincangkan lafaz Allahumma. Dia merujuk kepada seruan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta kesemua nama-nama dan sifatnya, beserta bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dah bincangkan juga lafaz anta rabbi. Dari lafaz rabbi secara umumnya merujuk kepada pentadbiran Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada sifat agungnya Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaannya dan maha suci daripada kekurangan, kecantikan dan kegeronannya, dan dia juga merujuk kepada perutusan nabi-nabi dan rasul, perutusan syariat. Dan lafaz rabbi juga merujuk kepada ganjaran yang akan Allah Taala berikan di akhirat. Dan lafaz rabbi juga memberi berita gembira kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala akan kita lihat sekiranya kita dekat kepadanya. Jadi hari ini insya-Allah kita bincangkan lafaz la ilaha illa anta. Maksud tiada Tuhan melainkan kamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita membincangkan lafaz la ilaha illallah, jadi untuk memudahkan kefahamannya, jadi sebagai contohnya dalam kehidupan kita seharian, contohnya kita ada ubat. Jadi ubat, apabila kita melihat kepada ubat tersebut, maka kita mendapati ubat tersebut mempunyai sifat. Maksudnya sama ada rupanya empat segi, ataupun rupanya bujur, ataupun rupanya panjang, ataupun dia tadi mempunyai nama tertentu. Jadi kesemua yang terzahir pada sifat ubat tadi, maksudnya hendaklah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ubat tu juga, apabila kita makan ubat tersebut, maksudnya berlaku kesembuhan. Okay, jadi sekarang ni, ubat yang kita makan mestilah disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, yang bermakna penyembuh. Jadi ubat yang ada di depan kita, tetapi ubat ni dia mesti disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Jadi ubat dipanggil sebagai satu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy-Syafi, Asy-Syafi maka dia dipanggil sebagai ilah, maksudnya yang menjadi tempat pergantungan. Jadi hubungan antara ubat dengan Asy-Syafi tadi, hubungan ni dinamakan uluhiyah, maksudnya ketuhanan. Maksudnya ubat tadi tu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita memahami makna uluhiyah, atau kita nak memahami makna lafaz ilah, maksud kita kena hadirkan semua perkara yang berada di sekeliling kita ni, dia bergantung kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tertentu. Maksudnya apabila kita
seperti contoh ubat tadi tu, sekiranya kita makan ubat tersebut tanpa kita tadi menyandarkan kemanfaatan ubat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu contoh pada ubat tadi. Jadi macam mana nak apabila kita dah mengetahui ubat, dia mesti bergantung kepada Asy-Syafi yang memberi penyembuh. Jadi persoalannya, siapakah Syafi tadi? Macam sekarang ni kita boleh melihat. Maksudnya kita punya bola mata ni dia boleh melihat sesuatu perkara. Jadi bola mata kita dia mesti bergantung kepada satu kuasa yang memberikan kepadanya penglihatan. Jadi persoalannya, siapakah yang memberi kuasa tersebut? Sama juga dengan telinga kita. Telinga kita boleh mendengar. Jadi hendaklah kita mengetahui bahawa telinga kita ni dia bergantung kepada satu kuasa yang membolehkan kita tadi mendengar. Jadi semua kuasa tersebut diistilahkan sebagai ilahun, yang bermaksud tempat pergantungan. Jadi apabila kita dah mengetahui telinga bergantung kepada satu kuasa, penglihatan kita bergantung kepada satu kuasa, ubat yang kita makan tadi bergantung kepada satu kuasa, dan makanan apabila kita makan dia mengenyangkan kita, maka kita berantikad makanan tadi bergantung kepada satu kuasa lain, dan kuasa itulah yang mengenyangkan kita. Dan apabila kita minum tadi tu akan menghilangkan dahaga kita. Jadi kita orang Islam, kita akan berantikad semata-mata air tidak boleh mencipta hilang dahaga. Maka air tadi dia bergantung kepada satu kuasa, dan kuasa tadi dinamakan sebagai ilah. Dan apabila kita memandang kepada semua keliling kita ni, semua benda yang berada di sekeliling kita ni bergantung kepada satu kuasa tersebut. Apa saja yang ada di sekeliling kita ni, dia akan bergantung kepada satu kuasa untuk benda yang berada di sekeliling kita ni wujud. Untuk benda yang berada di sekeliling kita ni boleh mendatangkan kemanfaatan kepada kita, untuk kita sendiri berhubung dengan benda-benda yang lain. Jadi setelah kita faham, semua benda yang berada di sekeliling kita ni tidak berfungsi sendiri, tidak berkuasa sendiri, maka benda-benda yang berada di hadapan kita ni dia bergantung kepada ilahun. Maksudnya sesuatu yang menjadi tempat pergantungan. Jadi sekarang ni, setelah kita ada dua hubungan tadi, makhluk dan ada ilah tadi, maksudnya Tuhan tadi, apabila kita tanya, siapakah ilah ni? Siapakah Tuhan yang memberikan, yang menghilangkan dahaga pada kita? Siapakah kuasa yang memberikan kita tadi boleh mendengar? Siapakah kuasa yang membolehkan kita tadi melihat? Siapakah kuasa yang menyebabkan ubat yang kita makan tadi tu boleh menghilangkan penyakit? Maka jawapan kepada soalan tadi, siapakah ilah tersebut? Itulah jawapannya, la ilaha illallah. Maksudnya tiada Tuhan yang berkuasa, yang menjadi tempat pergantungan illallah, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya, itulah yang nak diingatkan di dalam diri kita. Maksudnya sekarang ni sekiranya kita makan, tetapi kita tidak mengembalikan kenyang tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seolah-olah kita tadi tidak mengakui bahawa la ilaha illallah. Jadi apabila kita terlupa lafaz la ilaha illallah, maka kita tadi akan memutuskan hubungan uluhiyah tadi. Maksud kita hanya berhubungan dengan makhluk semata-mata, kita hanya berhubungan dengan ubat, kan kita rasa ubat ni lah yang boleh menyembuhkan kita. Dan apabila kita naik kenderaan, maksudnya kita menganggap kenderaan itulah yang menyampaikan kita daripada satu kawasan kepada satu kawasan yang lain. Padahal apabila kita naik kenderaan tadi, kenderaan tidak boleh bergerak melainkan dengan kuasa daripada Allah. Kenderaan tidak boleh wujud melainkan bersandar kepada Allah. Kenderaan tidak boleh mengeluarkan bunyi. Karena maksudnya kenderaan tak boleh memindahkan kita daripada satu kawasan kepada satu kawasan melainkan dengan satu kuasa, iaitu kuasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dituntut daripada lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah ataupun la ilaha illa anta tadi. Maksudnya dituntut supaya kita menyandarkan semua benda yang berada yang kita lihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dipanggil kita tadi menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tetapi sekiranya kita lupa, maksudnya kita tak menyandarkan pergerakan kenderaan kepada Allah, kenyang makanan kepada Allah, penglihatan kita tak sandarkan kepada Allah, maka kita seolah-olah tidak mengiktiraf Tuhan tersebut, yang diistilahkan sebagai al-kufru
ataupun dipanggil sebagai kufur. Itu bahasa Arab, maknanya menutup. Maksudnya kita menutup Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengiktiraf dia sebenarnya yang memberi. Jadi yang ditakut sangatnya ialah kekufuran. Kan kekufuran tadi lah yang amat takut. Kufur tu bahasa Arab, bahasa Melayu ni maksudnya kita menutup. Sepatutnya kita membuka pengiktirafan nikmat-nikmat Allah pada diri kita, tetapi apabila kita lupa, maksudnya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kekenyangan dan segala-galanya, maka istilahnya sebagai al-kufru. Jadi tak ada cara untuk menghilangkan kekufuran tersebut melainkan dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apabila kita dalam apa saja situasi sekalipun, sekarang ni kita melihat, maksudnya kita kena mengetahui bola mata kita tidak boleh melihat. Dia melihat dengan satu kuasa, dan kuasa tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita dipanggil tidak kafir. Ataupun sekarang ni kita sedang mendengar, maksud kita kena beretikad, bukan cuping telinga, bukan gegendang, apa saja, bukan itu yang berkuasa untuk mendengar. Mendengar tadi bergantung kepada satu kuasa, ilah, dan ilah tersebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita boleh melatih mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa saja situasi, apa saja yang kita pandang, maksudnya kita pandang kepada sesuatu, kita ingatkan. Kita pandang kepada air, kita ingatkan la ilaha illallah. Kita pandang kepada makanan, kita ingatkan la ilaha illallah. Maksudnya makanan ni tidak boleh wujud melainkan dengan Allah. Makanan ni tidak boleh makanan ni tidak tercipta melainkan dengan Allah. Makanan ni tidak mempunyai sifat yang sedemikian melainkan dengan Allah. Dan makanan ni apabila aku makan, tidak boleh memberikan aku kekenyangan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu faedah apabila kita ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan kita ulanglah la ilaha illallah tu kepada apa saja yang kita lihat, kepada apa saja yang kita pegang, kan, kepada apa saja yang kita miliki, kan, kepada apa saja yang kita rasa, semua tu kita kena kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita dapat mengeluarkan diri kita daripada kekufuran. Kerana kekufuran tadi lawannya ialah asyukru, mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyukuri itu maksudnya kita mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita segala nikmat-nikmat di sebalik gambar yang ada di hadapan kita ni. Maksudnya kita ada gambar makanan. Yang memberikan kesihatan daripada makanan ialah Allah. Yang memberikan kekenyangan ialah Allah. Kan, yang mencipta makanan tadi, rupanya yang cantik, rupa yang menyebabkan kita teringin nak makan, semua gambar tu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dituntut daripada lafaz la ilaha illa anta. Maksudnya kita tadi menghubungkan semua makhluk dengan ilah. Kan, semua makhluk, semua gambar makhluk yang kita lihat berada di hadapan kita, kita mesti hubungkannya dengan ilah. Dan ilah tadi siapakah namanya? Maka itulah yang kita ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya kita sentiasa ingat, bukan air yang mengenyangkan aku. Supaya sentiasa kita ingat, bukan kenderaan yang memindahkan daku. Supaya kita sentiasa ingat, bukan mata daku ni yang berkuasa melihat dan seumpamanya. Jadi moga-moga kita dapat, sebab itulah lafaz la ilaha illallah tadi dituntut agar kita mengulangnya. Nabi SAW bersabda, ungkapan yang paling baik yang dituturkan oleh aku dan semua nabi-nabi sebelumku ialah lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi apakah tujuan kita ulang tadi tu? Tujuan kita ulang la ilaha illallah untuk kita menghadirkan uluhiyah tadi. Uluhiyah tu maksudnya hubungan. Hubungan antara makhluk dengan ilah tadi. Apabila kita boleh menghadirkan hubungan tadi tu, maksudnya makanan tadi kita hubungkan dengan Tuhan yang memberikan kenyang. Kenderaan kita hubungkan dengan Tuhan yang memindahkan. Pandangan kita hubungkan dengan Tuhan yang memberikan penglihatan. Telinga kita hubungkan dengan Tuhan. Apabila kita boleh sentiasa mewujudkan hubungan tu, barulah kita mengaku Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Maka itulah sebabnya disuruh kita memperbanyakkan membaca la ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, uzkurullaha zikran katsira. Kamu ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Jadi kenapa kita perlu mengingat tadi tu? Supaya hubungan tadi tak putus. Supaya uluhiyah tadi tu, hubungan antara makhluk dengan ilah ni tak terputus. Sebab apabila kita putus saja, kita diistilahkan kita tutup belakang ni. Kita tutup yang belakang ni lah yang diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai al-kufru, kekufuran. Menutup yang sebenarnya berkuasa. Dan kita hanya mengingat,
kita hanya mengandaikan makanan inilah yang memberi aku kenyang, kan, ataupun manusia inilah yang menolong aku, ataupun manusia inilah yang memberi aku rezeki, kan, ataupun manusia inilah yang menyembuhkan aku, manusia inilah yang segala-galanya. Jadi tak salah maksud kita memandang kepada manusia tadi, sebab makhluk ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kesalahannya apabila kita melupakan ilah tadi. Maksud kita melupakan bahawa makhluk ni yang ada di hadapan kita ni dia bergantung ni. Bergantungnya kepada ilah tersebut. Apabila kita lupakan tadi, maka kita akan kekal bersama makhluk. Jadi untuk mengelakkan lupa, maka kita dituntut untuk membaca lafaz la ilaha illallah. Jadi salah satu ungkapan apabila kita membaca Sayyidul Istighfar ialah setelah kita mengaku anta rabbi, jadi kita membaca la ilaha illa anta. Jadi kita cuba ingatlah ilah dari itu, kan, apabila kita baca la ilaha illallah ataupun la ilaha illa anta, macam kita cuba hadirkan makna yang kita dah bincangkan tadi. Dan kita cuba latih, apa saja yang kita pegang, kita bacakan kepadanya la ilaha illallah, supaya kita ingat. Macam tangan kita, apabila tangan kita bergerak ni, kan, kita hadirkan makna la ilaha illallah. Maksud bukan kuasaku yang menggerakkan tangan ni. Dan kenapa tangan ni ada 5 jari? Ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tangan kita tadi boleh bergerak, boleh menggenggam dan sebagainya? Kita cuba hadirkan ini semua di bawah nama la ilaha illallah. Jadi kalau kita boleh berlatih, semua kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, barulah kita tadi boleh dihukumkan sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa qalilun min ibadiyas syakur. Amat sedikit manusia yang bersyukur kepadaku, sebab kita terlupa tadi. Sebab dalam banyak keadaan dalam setiap hari kita terlupa untuk menyandarkan zahir yang kita nampak dengan ilah yang berada di sebaliknya. Dan apabila kita lupa untuk menyandarkan, maka Quran berkata ramai manusia yang mengkufuri daku, kan, ramai manusia yang tidak bersyukur kepadaku. Jadi apabila kita menyebut la ilaha illa anta ataupun la ilaha illallah, moga-moga kita dapat menghadirkan makna yang telah kita bincangkan tadi. Kemudian jumlah seterusnya ataupun ayat seterusnya, setelah kita baca la ilaha illa anta, ayat seterusnya ialah khalaqtani. Jadi setelah kita menyebut dua kalimat ni, anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Sekarang ni kita masuk pada ayat yang ketiga, khalaqtani ni. Jadi khalaqtani ni sekiranya kita bincangkan di dalam bahasa Arab, khalaqtani dia mempunyai dua makna. Satu maknanya kamulah menciptakan daku. Dan satu lagi makna kedua, kamulah yang mentakdirkan daku. Jadi lafaz khalaqa di dalam bahasa Arab dia mempunyai dua makna. Satu ialah makna penciptaan, yang kedua ialah makna pentakdiran. Jadi penciptaan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kita daripada ketiadaan. Dan pentakdiran maksudnya Allah Taala mentakdirkan rupa paras kita macam mana, umur kita berapa, nafas kita berapa, degupan jantung kita berapa, berat kita berapa, kan, berapa kita punya semua rezeki segala tu dia merujuk kepada lafaz khalaqtani. Jadi apabila kita baca khalaqtani, dia bukanlah kita hadirkan semua makna yang tersirat di bawah khalaqtani tersebut. Di samping Allah Ta'ala secara umumnya mencipta kita, kan, tetapi dalam masa yang sama kita kena kata anta razaqtani. Maksudnya engkaulah yang memberi rezeki kepadaku. Wa anta syafaitani. Engkaulah yang menyembuhku. Engkaulah yang memberikan daku penglihatan. Engkaulah yang memberikan daku berjalan. Engkaulah yang memberikan aku kekuasaan untuk duduk. Engkaulah yang memberikan daku rezeki, anak-anak, rumah tangga, rumah, tempat tinggal, semua tu. Jadi semua tu duduk di bawah perbuatan khalaqtani tadi. Dan apabila kita menyebut khalaqtani, maksudnya jangan kita khususkan kepada semata-mata penciptaan daripada ketiadaan kepada penzahiran ada. Bahkan kita hadirkan semua perbuatan Allah pada diri kita. Maksudnya perbuatan Allah pada diri kita ni amat banyak. Kan, maksudnya semua yang berlaku, pergerakan kita, perjalanan kita, duduk kita, baring kita, makan, angkat tangan, angkat kaki, berlari, duduk tu, semua tu duduk di bawah lafaz khalaqtani. Maksud kita kena mengakui bahawa perbuatan kita tadi dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian setelah kita baca khalaqtani, kita akan baca wa ana abduka. Jadi lafaz wa ana abduka ni ialah pengakuan bahawa daku, abduka ialah hamba kepadamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi pada lafaz wa ana abduka ni dia ada dua pendapat ni. Pendapat pertama, waw pada lafaz wa ana abduk tadi, waw tu diisahkan sebagai wawul hal. Maksudnya wa ana abduka ialah satu keadaan yang disambungkan kepada khalaqtani. Jadi kalau kita i'rab waw tadi tu sebagai waw yang menyatakan keadaan, maka kita kena baca khalaqtani wa ana abduk. Maksud engkau Allah Subhanahu wa taala mencipta daku, maka disebabkan engkau mencipta daku wa ana abduka dalam keadaanku sebagai hamba-Mu. Jadi kalau kita baca waw tadi sebagai waw yang menceritakan tentang keadaan penciptaan, maka kita kena berhenti pada abduka. Masa kita baca khalaqtani wa ana abduk. Engkau menciptaku wahai Allah Subhanahu wa taala, padahal daku semasa penciptaan tersebut daku ialah hamba kepadamu. Jadi kita baca, kita sambungkan. Itu pendapat yang pertama lah. Dan sekiranya kita gunakan pendapat kedua, dia kata waw tadi ialah waw ayat yang baru. Maksudnya kita akan baca macam mana tadi? Kita akan baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kita wakaf kat situ. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi sampai kepada khalaqtani tadi kita berhenti. Wa ana abduka, ini ialah ayat yang baru. Ayat yang baru seperti kita baca iyyaka na'budu. Hanya kepada-Mu lah kami memperhambakan diri. Dan apabila kita membaca abduka ni, keperhambaan ni, dia daripada lafaz abduka ni secara umum ni lah kita bincangkan, betul kita berhentilah. Lafaz abduka ni dibahagikan kepada 3. Kan? Maksudnya lafaz perhambaan ni, kalau kita baca dalam bahasa Arab, kita ada lafaz ibadatun. Lepas tu kita ada lafaz ubudiyatun. Lepas tu kita ada lafaz ubudatun. Jadi kalau di peringkat awam, kan, maksudnya di golongan yang, maksudnya di peringkat awal kita mendekatkan diri kepada Allah, itu diistilahkan sebagai ibadatun. Maksudnya perhambaan secara zahir. Kemudian apabila kita tadi berusaha menggabungkan ibadat, menggabungkan jasmani dan rohani, pada ketika itu baru kita naik satu tingkatan, dipanggil sebagai ubudiyah. Dan kemudian di peringkat tertinggi, kan apabila mereka tadi telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu diistilahkan sebagai ubudatun. Dan apabila kita menyebut wa ana abduka, lafaz abduka tadi tu dia merangkumi ketiga-tiganya. Wa ana abduka ibadatan wa ubudiyatan wa ubudatan. Cuma kita kena tahulah kita duduk di mana. Kan maksudnya kalau kita masih hanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir, kan maksudnya kita hanya rukuk, kan kita hanya sujud, kan kita hanya mengeluarkan zakat, pergi haji dan umrah, tetapi batin kita masih, hati kita masih belum beribadat, maka kita dipanggil sebagai ahlul ibadati, ahli ibadat. Tetapi sekiranya kita tadi menggabungkan, maksudnya kita cuba hidupkan hati kita supaya hati kita boleh bertakwa, supaya hati kita tadi boleh mentazimkan Allah, supaya hati kita tadi boleh redha, sabar, syukur dan seumpamanya, maka kita dipanggil ahlul ubudiyah. Dan kemudian mereka-mereka seperti Nabi dan Rasul tadi, itu ialah peringkat tertinggi ibadat, dipanggil sebagai ubudatun. Dan apabila kita menyebut wa ana abduka, maksudnya kita niatlah supaya kita tadi dikurniakan dengan al-ubudiyah. Maksudnya keadaan perhambaan zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bercakap dari itu, apabila kita kata wa ana abduka, dia ialah peringatan kepada diri kita supaya kita jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kita lafaz setelah kita membaca wa ana abduka ialah wa ana ala ahdika wa wa'dika. Jadi lafaz wa ana ala ahdika wa wa'dika ni dia merujuk kepada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjanjian ni dia ada 3 lafaz ataupun 4 lafaz yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam Quran. Pertama lafaz ahdun, yang ada dalam ni lah wa ana ala ahdika. Kemudian lafaz wa'dun, perjanjian. Dan dalam Quran juga dia digunakan lafaz bai'atun, perjanjian. Jadi salah satu keunikan Sayyidul Istighfar ialah dia tadi menyatakan bahawa kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apakah perjanjian tersebut? Maksudnya perjanjian untuk kita tadi menyaksikan Allah Subhanahu wa taala semasa kita berada di alam roh. Dan apabila kita berada di alam roh,
Kita dah bincang lah. Maksudnya kita tadi berjanji untuk menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita keluar di dunia, kita dituntut untuk menyempurnakan janji tersebut. Jadi sebab itulah kita kata wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Cuma bagaimanakah cara kita nak menyempurnakan janji tersebut apabila kita berada di dunia ni? Maksud dengan cara kita tadi berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu dalam Quran dia ada ayat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya manusia yang berjanji denganmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia tadi berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah janji kita dengan Nabi Muhammad SAW? Maka sahabat-sahabat berkata, baya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami berjanji dengan Rasulullah SAW untuk mendengar arahan wa ta'ati dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah beza kan antara manusia yang mempunyai Rasul dengan zaman ketiadaan Rasul. Sebab dalam hadis Nabi kata, sesiapa yang tidak mempunyai perjanjian tersebut, maka dia akan mati seperti matinya manusia di dalam zaman jahiliah. Jadi apakah maksud mati di zaman jahiliah? Maksud mati dalam keadaan tiada berjanji untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena maklum zaman jahiliah, dia bukan bermaksud orang jahil. Kan zaman jahiliah tadi itu dia bukan merujuk kepada orang-orangnya tak reti berniaga ke ataupun orangnya tak ada ilmu ke, bukan. Kan jahiliah tu dia merujuk kepada ketiadaan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiadaan aktiviti untuk menyempurnakan janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suatu Nabi kata sekiranya dia tak ada perjanjian semasa dia dah dilahirkan di dunia untuk mendengar arahan dan untuk mentaati, maka dia mati seperti di zaman tiada Nabi. Zaman jahiliah tu dia isyaratkan kepada zaman tak ada Nabi. Seolah kita hidup di zaman tak ada Nabi, kita habiskan umur kita kepada apa sahaja yang dikehendaki oleh nafsu syahwat kita. Dan itu yang kepentingan perjanjian tadi. Jadi apabila dalam perjanjian yang telah kita buat di alam roh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita zahir ke dunia, kita kena buat perjanjian tu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tadi berjanjilah dengan khalifah-khalifah baginda sehinggalah hari kiamat. Jadi sekiranya kita ada perjanjian tersebut, barulah sempurna kita membaca Sayyidul Istighfar ni. Maksud Sayyidul Istighfar ni, kita bercakap di dalam Sayyidul Istighfar tu bahawa wa ana ala ahdika, aku di atas janji denganmu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tanyalah diri kita, kita ada berjanji dengan siapa? Dengan siapakah kita berjanji untuk mentaati? Dengan siapakah kita berjanji untuk merendahkan diri? Dengan siapakah kita berjanji untuk dibimbing? Maka barulah kita tadi masuk di dalam Sayyidul Istighfar. Dan kemudian apabila setelah kita tadi menyebut tentang masalah perjanjian tadi, maka ditutup dengan lafaz mastata'tu. Jadi mastata'tu ni, terjemahan ni ialah semaksimum kemampuanku. Maksudnya aku akan menunaikan janji, berusaha untuk beribadat, berusaha untuk mentaati, berusaha untuk mendengar arahan, mastata'tu dengan semaksimum kemampuanku. Maksudnya jangan kita terjemahkan mastata'tu ni dengan sekadar kemampuanku. Kan, sebab bahasa Melayu kalau kita kata sekadar, dia merujuk kepada kadar yang minimum. Kan, padahal istata'tu tu, lafaz istata'tu tu sendiri, dia berbeza dengan lafaz ista'a. Maksudnya dia ada dalam Quran digunakan lafaz ista'a, kemampuan yang biasa. Tapi kalau kita kata istata'a, dia kemampuan untuk menghadapi perkara yang lebih susah. Tapi apabila ditambah dengan ma dirujuk kepada sepanjang kemampuanku. Jadi apabila dia merujuk kepada sepanjang kemampuanku, macam contohnya kalau kita pegang barang, kita kata aku akan pegang barang ni sepanjang kemampuanku. Kalau kita mampu pegang sejam, sejam itulah kita punya semaksimum kemampuan. Jadi kita kena pegang sejam, baru kita kata mastata'tu, sepanjang kemampuanku. Tapi kalau dia mampu pegangnya sejam, tapi dia pegangnya 5 minit dia dah letak, maka kita tak kata dia memegang barang tersebut sepanjang kemampuannya. Kan, sepanjang
tempoh dia masih mampu, dia tak memegangnya. Jadi lafaz mastata'tu tu bila kita nak terjemah ataupun kita nak hadirkan makna dalam diri kita, kita maksudkanlah mastata'tu semaksimum kemampuanku. Aku akan berusaha dengan umur yang ada padaku ni, dengan kudrat yang Allah Ta'ala bagi, dengan masa yang Allah Ta'ala bagi, aku akan berusaha untuk menyempurnakan janji tersebut. Maksudnya pertama tadi kita berjanji dengan Allah, kan berjanji dengan Rasulullah, berjanji dengan khalifah-khalifah Rasulullah, berjanji untuk apa tu? Maksudnya berjanji untuk asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi insya-Allah kita berhenti dululah, nanti insya-Allah kita sambung ungkapan seterusnya wa'udzubika wa abu ulaka tu, insya-Allah kita sambung pada pengajian pada tazkirah yang akan datang. Jadi semoga-moga kita dapat memahamilah beberapa kalimat-kalimat yang amat agung yang dinyatakan dalam Sayyidul Istighfar ni. Jadi moga-moga apabila kita baca tu, kita cuba hadirkan maknanya. Jadi moga-moga apabila kita baca selepas ni, sebab Nabi syaratkan pembacaan Sayyidul Istighfar tu dengan keyakinan, dengan kefahaman, dengan keredaan. Jadi kita cubalah sama-sama membincangkan, moga-moga kita dapat memahaminya. Jadi segala yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap tu daripada diri saya sendirilah. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mendengar, kan. Moga-moga Allah Taala memberi keberkatan kepada kita di dalam majlis ilmu. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.